Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahu maulanal azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang masa, kelapangan waktu dan kesempatan untuk kita bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini, malam yang penuh dengan rahmat ini. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keberadaan kita pada malam ini dinilai sebagai salah satu amal ibadah, yang mana amal ibadah ini akan membawa kesenangan kita kepada kita ketika mana kita pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu wa la dunyahu li akhiratihi walam yakun kalla 'ala an-nasi aw kama qala. Di dalam hadis yang saya bacakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari ini, tuan-tuan, disebut di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu apa dia. Nabi nak cerita kepada kita, Nabi kata orang yang baik, orang yang hebat, orang yang terbaik adalah orang yang ada tiga ciri ni kepada diri dia. Nabi kata, siapa yang nak jadi manusia yang baik, Nabi kata manusia yang baik, hamba yang baik, umat yang baik, mereka yang mengamalkan tiga perkara ni dalam hidup mereka. Kalau ada salah satu daripada tiga benda ni pun maklum, dikira baik dah kita ni, dikira baik dah. Kalau ada salah satu daripada tiga benda ni, kalau ada tiga-tiga lagi kemah takut haram satu pun tak ada. Itu saya tiga benda, tiga ciri orang yang terbaik Nabi nak habaq, Nabi nak cerita kat kita. Khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu, sebaik-baik golongan di kalangan kamu ni siapa dia? Yang pertama Nabi kata, man lam yatruk akhiratahu lidunyahu, mereka yang tidak meninggalkan akhirat mereka kerana duk buat urusan dunia. Ni orang yang baik. Siapa dia orang yang baik? Orang yang tidak meninggalkan akhirat kerana dunia. Ni orang yang baik. Orang yang tidak meninggalkan akhiratnya kerana dunia. Ada orang di kalangan kita ni, tuan-tuan, dia duk kalut dengan dunia sampai akhirat terlupa. Kalut dengan duk buat kerja hidup sampai lupa nak semayang. Kalut nak berniaga sampai lupa semayang. Kita kata mayang lah tu, duk berniaga besar malam. Dia kata tak boleh ustaz, waktu tu bila duk bang maghrib tu, waktu tu laku.
Dia abang tu kita. Dia kata waktu tu bila duk bang maghrib tu ustaz, waktu tu meniaga, dia kata silap-silap hari bulan boleh jadi Donald Trump. Makna laku perniagaan dia ni laku. Dia kata lagi derah tu bila bang, lagi laku kotiau goreng saya ni ustaz. Dia kata mau duk tinggal pi semayang, dia kata ustaz balik bungkus meja lagu tu ya. Ni tuan-tuan, kalau duk jaga bini sampai mayang bang mendak haram surah masjid tak nak main mengaji, tak nak sampai. Ni orang yang gila kepada dunia sampai lupa akhirat. Kadang-kadang dia kerana dia nak kesenangan dunia, Allah dia tak peduli, Rasul dia tak indah. Ada tak orang lagu tu tuan-tuan? Ada. Dia kerana keduniaan dia gadaikan segala-galanya. Dia gadai. Dia kerana dunia. Ada baru ni satu orang dia telefon saya hari Jumaat baru ni, kemarin dulu. Ni hari apa ni? Hari Senin. Kemarin hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumaat. Ada satu orang dia telefon saya, orang Pulau Pinang ni lah, dia telefon saya, orang Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata Ustaz, saya ni nak sembang dengan Ustaz sikit. Dia kata, saya kata ada apa? Dia kata Ustaz, saya ni pengikut kuliah Ustaz. Ustaz tak kenal saya tapi saya kenal Ustaz. Tapi ada abang ramai lagu tu. Yang mana telefon mai ke kita, dia kata aku tu, Ustaz tak kenal saya tapi saya kenal Ustaz. Tak ada abang. Dia kata Ustaz, saya nak cerita ke Ustaz satu benda ni. Satu kisah saya nak cerita ke Ustaz. Kita kata ada apa? Dia kata saya ni Ustaz pagi tadi pergi beli kuih dekat satu gerai. Ada kakak ni, dia ni ibu tunggal. Dia ni duk niaga kuih, dia duk niaga yak soya, dia duk niaga nasi lemak lagu tu lah. Duk niaga kecil-kecilan lagu tu. Saya duduk di Kuala Lumpur, duduk balik tengok mak saya apa, duduk pergi belilah barang kat kedai dia ni, kat gerai dia ni, yak soya apa. Duduk balik 2-3 kali tengok dia ni tak ada apa, clear elok apa semua. Kemarin dia kata ni, hari Jumaat baru ni, dia kata saya pergi kedai dia Ustaz, saya tengok pelik. Dari dulu duduk pakai tudung lah ni free hair. Free hair ni bukan rambut percuma, tak pakai tudung. Ada agak orang ni jenis tak apa nak cerdik ni. Kita kata free hair, dia kata rambut percuma. Tak pakai tudung. Dari dulu duk pakai apa, baju kurung apa, lah ni duk pakai baju ketat. Saya tanya kepada dia, Kak, awak nampak pelik sangat ni. Dia kata pelik lagu mana? Tak nampak Kak berubah ni pasal apa? Kak ni jawab kat saya Ustaz, dia kata apa? Dia kata adik, Kak dah murtad seminggu lah. Kak dah masuk Kristian seminggu dah. Ni orang Penang tuan-tuan. Bukan Kedah. Apa tak lagi boleh? Penang. Dia boleh habaq, dia kata ni adik, Kak dah murtad seminggu dah. Dia kata saya terkejut Ustaz. Saya tanya Kak, yang Kak murtad ni pasal apa? Yang Kak tukar agama ni pasal apa? Dia kata, adik, akak ni ada anak-anak. Akak ni janda ibu tunggal. Akak ada anak-anak. Yang anak-anak ni duduk mengaji, ada yang duduk di UiTM, yang ada duduk MRSM apa semua. Dia kata Kak perlukan duit. Kak niaga berapa ringgit sangat Kak dapat? Niaga ni berapa ringgit sangat? Niaga karipat, donat, popiah ni berapa ringgit sangat dapat? Duk niaga nasi lemak ni berapa ringgit sangat dapat? Akak nak minta bantuan daripada Jabatan Zakat. Duk ragai tangga 7 kali, haram tak dapat lagi. Nak bantuan ragai yang pertama, mereka bagi orang, ambil isi. Dia kata, bukan saya kata, dia kata. Balik dia isi orang pergi hantar, tak lengkap. Pasal ni dia tulis tulisan kecil, dia kena huruf besar semua. Ambil pula tulis.
Esok ragas pula kali yang ketiga. Ni tak boleh, tak ada cop JKK. Turun pula bicara JKK. Naik pula atas ni tak boleh ni. Dia kata ni apa ni? Dia pun cium bau ikan termenung ni sekilo RM22. Dia kata tak boleh. Borang ni ambil baru. 7-8 kali duk ragas tangga pejabat zakat. Haram tak ketahui, halal lagi nak dapat bantuan. Mai masjid nak dapat bantuan tak dapat. Lah sekali pergi gereja dapat. Puak gereja kata kalau nak sumbangan bulanan, duit tetap setiap bulan, tukar agama, convert masuk ke Kristian. Tukar agama. 800 sebulan sanggup jual akidah tuan-tuan orang Allah. Ni zaman cempera. Ni nama dia zaman cempera. Tahu cempera? Zaman Pasmuat Padang Kota. Ni cempera habis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah tuan-tuan, salah. Awak tak betul lagi. Puak duk tengok ni, bahan tengok sudah lah. Tak betul kiri kanan, kiri kanan. Puak ni nak mengaji pun tak senang, duk pegang kitab, tak apa betul telefon. Tuan-tuan, ni zaman cempera. Zaman cempera. Sebab tu Nabi kata, di antara ciri hamba yang terbaik, umat yang terbaik ni lagu mana? Mereka yang ligan dunia, tak ketepikan akhirat. Ni yang kedua, wala dunyahu li akhirati. Yang kedua, mereka yang ligan akhirat, dunia tak terabai. Yang ni pun orang terbaik. Yang pertama tadi ligan akhirat, ligan dunia, jangan akhirat terabai. Yang kedua, jangan ligan akhirat sampai dunia terabai. Hak ni pun ada juga tuan-tuan. Allah ustaz ni dunia belaka, ustaz dunia belaka. Dia ada kira tarik biji tasbih lah. Tangan belah kanan biji tasbih, tangan belah kiri rokok. Sama naik zikir dengan merokok. Ni tuan-tuan, ada orang dia silap faham. Last sekali orang nampak kata Islam ni satu agama yang tidak harmoni. Kerana apa? Kerana salah faham di kalangan orang Islam. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Saya ada abang banyak tempat dah tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan ni, zaman lah ni zaman kita bimbang. Lahirnya ustaz-ustaz mi segera. Lah ni ustaz-ustaz mi segera, ustaz-ustaz Maggi ni. Dia nanti duk masuk rancangan apa semua ni, apa jenis reality, apa semua ni program reality. Keluar dia dapat satu title, yang title ni masyarakat duk anggap dia ni ulama. Hak ni masalah. Macam-macam lah ni. Apa macam-macam lah tuan-tuan pun tahu. Kadang-kadang yang masuk ni tidak ada langsung latar belakang pengajian agama. Last sekali dia nak cakap bab agama. Bila dia nak cakap bab agama, kalah ke menang ke tu cerita lain. Tapi dia ada title, dia ada apa-apa depan. Masalah dia, bila ada benda ni tuan-tuan, orang duk nampak dia ni golongan agama. Ni zaman lah ni tuan-tuan, orang duk nampak dunia dakwah sebagai dunia nak mengaut kekayaan. Ni salah. Salah tuan-tuan. Tu yang saya ada sebut banyak tempat. Dia duk nampak, dia kata mau aku jadi ustaz senang. Dia kata senang jadi ustaz. Semalam aku pergi mengajar 130 malam 3,000. Wow. Ada dia nampak lagu tu. Tahun kedua, tahun ketiga, semalam 200, sebulan 6,000. Dia kata mai tahun keempat 300, sebulan 9,000. Mai tahun kelima dia kata duk keluar YouTube, duk keluar ni sikit apa semua, nama pun duk ada, 400 semalam 12,000 sebulan. Dia kata kaya. 12,000 tolak welfare 2,000 sebulan. Ada lagi 10. Dia kata pergi ambil rumah 2 tingkat 1,500. Ada lagi 8,500. Jadi dia kata
Ni dia duk nampak lagu tu tuan-tuan. Lepas tu dia mulalah duk beli serban pakai lagi nampak muka ustaz. Masuk apa-apa program bagi nampak ustaz. Lingkup agama lepas tu. Baru ni jadi di Sungai Tani saya pergi mengajak satu tempat pergi ceramah. Habis ceramah, saya duk makan nasi apa. Mai satu Pak Long ni. Dia kata, ustaz saya ni pening nak tanya ustaz ni. Pening saya ustaz. Awak ada apa? Orang lah dia pening dia cari ustaz. Ikan termenung mahal pun dia tanya ustaz. Ha? Saya jawab mudah. Lagu puak-puak atas tu dia jawab ikan termenung mahal makan ikan bawah. Kan puak-puak atas tu jawab bodoh lagu tu ya. Gula naik 11 sen. Kita pihak kerajaan memandang serius terhadap perkembangan kesihatan rakyat. Memandangkan rakyat Malaysia ramai di kalangan rakyat yang terkena penyakit kencing manis. Kerajaan menaikkan harga gula untuk mengelakkan rakyat terkena kencing manis. Hang dok kira rakyat kena kencing manis, ya hang kencing rakyat anda kira. Bodoh betul. Jawab lagu tu. Mau nak jawab bodoh lagu tu, saya boleh jadi menteri. Saya boleh jadi menteri. Awak harga minyak naik, ambil jalan lah. Minyak naik, ambil jalan. Tol naik, guna jalan biasa. Tarak hidup mati. Tidak. Jawab bodoh lagu tu saya pun boleh. Ni Datuk Seri. Awak, tol mahal, guna jalan biasa. Datuk Seri tak lihat tol mahal, apa minyak mahal, naik sampan. Buat rakit naik sampan. Nak jawab apa lagi? Mudah. Mampu ya hidup kat Malaysia atau Seri. Tak mau hidup kat Malaysia, pergi Korea Utara. Boleh nak jawab bodoh lagu tu boleh. Tak payah ada degree apa mengaji tadika sudah. Tuan-tuan, ada satu orang ni dia pening, dia main jumpa saya. Dekat Sungai Petani dia kata saya pening ustaz. Awak. Baru ni saya tanya satu ustaz. Dia ni bukan ustaz. Dia ni bukan ustaz. Tapi orang dia panggil ustaz, dia seronok. Dia kata ustaz tu dia main ceramah. Saya ni ustaz baru ni dapat cucu. Kita ialah dulu zaman muda-muda lu dengan agama ni kita tak peduli ustaz. Kita ni pun geng megat alang sengketa dulu ni. Tahu megat alang sengketa. Cerita musang janggut. Waktu P. Ramli duduk kat rumah Puspawangi tu. Hari dia cukup dia punya jambang apa semua. Pasal Puspawangi boleh dia perasin dia punya bekas tu. Kan esok P. Ramli cukup. Tengah dia duduk makan, mai Syarif Dul dengan pak dia. Nak mai meminang Puspawangi. Syarif Dul tu pegang watak apa? Megat alang sengketa. Misal ujung ni sikit, misal ujung ni sikit. Kira gaduh ya, megat alang sengketa. Pak Long Sungai Tani, dulu dia ni geng megat alang sengketa. Dia kata dulu agama ni ustaz, tak peduli lah. Tapi lah kita pun dah tua dah ustaz. Kencing manis pun ada, jantung pun dah ada, tersumbat sana sini ustaz. Kita pun dah kuat tua, nak balik lah pada agama. Saya baru ni, menantu saya ni beranak, dapat cucu. Ada orang masjid ni duk abang kat saya, kena cukur rambut apa duk pergi timbang. Saya pun pening. Allah tuan-tuan, pening apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i sunat rambut budak yang baru beranak cukur. Allah, rambut budak ada banyak mana bulu ketiak kita lebat lagi kan? Rambut budak cukur. Luk-lak ustaz ni contoh. Dah sungguh bulu ketiak kita lebat lagi pada rambut anak tu. Pi cukur rambut budak tu, ambil rambut tu pi timbang. Betul tak? Nilai dengan mai. Lepas tu tukar dengan duit. Nilai mai berapa tukar dengan duit. Sedekah. Zahirkan kesyukuran. Sunat nak buat, tak mau buat sudah. Ni bid'ah. Tak mau buat sudah bodoh. Ni bid'ah apa? Pak Long ni dia duduk serabut. Kawan tak mengaji, megak alang sengketa. Mana mengaji? Duduk kerap gaduh lah. Muda-muda lu duduk tarik kereta orang. Dia main tu dia pening. Dia dapat cucu, dia dah panggil puak ni kenuri akikah. Nak sebut akikah tu mesti tidak kenuri akidah dia kata, kenuri.
Dia nak pergi habak kena raya akikah, tertukar kena raya akidah. Tak pening bobok ni. Dia kata lepas Jumaat lagi pergi lah rumah dia kena raya akidah lagi, dia kata. Nak sebut kena raya akikah, dia pergi tukar, megak langsung kita. Puak ni pula pergi makan kena raya akikah. Tu dia pergi cerita kat dia ni. Rambut cucu tak buang lagi, kena cukur pergi timbang apa. Dia kata cucu aku ni bukan tokai sekerat, nak kena pergi timbang rambut apa. Dia apa pening? Mai hamba Allah ni ceramah, dia apa tanya? Habis ustaz ni ceramah, dia angkat tangan ustaz, nak tanya satu soalan. Awak ada apa? Saya pening lah ustaz. Pening apa? Saya baru dapat cucu. Depa duk bicara apa cukur rambut timbang apa ni, saya pening tak? Ustaz tu kata, duk timbang apa rambut timbang budak? Oh, lagi takkan lah. Ustaz ni dia kata dia timbang apa rambut timbang budak. Tuan-tuan bayang kena budak tu 3 kilo tuan-tuan. Darab dengan harga emas masa tak 600,000. Cukup habis bulu-bulu ketiak tu orang ni. Ha ni yang kata zaman cembera. Orang suruh timbang rambut, dia pergi timbang budak. Cembera tuan-tuan zaman ni. Mai pula golongan-golongan agama yang duk bawa. Saya dah sebut selalu dah. Ini saya nak sebut balik tuan-tuan. Agama Islam akhir zaman ni tuan-tuan tahu tak jadi lagu mana? Jadi serupa rojak Padang Kota. Bisa makan tak pas semua Padang Kota? Ada ubi sengkuang, ada timun, ada toge, ada cuak udang, pening. Agama ni jadi lagu tu lah. Mai kawan ni dia upgrade tani sikit. Mai kawan ni dia tambah agama tani sikit. Mai kawan ni dia tambah agama tani sikit. Mai kawan ni dia tambah lah sekali agama ni. Pening. Pening. Tuan-tuan tahu tak di Indonesia? Baru ni saya dapat WhatsApp. WhatsApp orang kod dia panggil WhatsApp. Dia nak sebut WhatsApp, dia tak hati. Dia hantar panggil WhatsApp. Di Indonesia ni baru ni keluar minyak enjin kereta yang diterapi 30 juzuk ayat Quran. Saya tengok-tengok, ya Allah. Kira kalau pakai minyak enjin ni, yang ni lah kenderaan nak masuk dalam syurga kot kan? Allah tuan-tuan, lepas ni dia main minyak petrol di Syifa. Lepas ni skru pun kita terapi 30 juzuk ayat Quran, skru kereta. Tu tak kira ayat Milo sunnah. Bila pula Nabi Muhammad duk minum ayat Milo ni tuan-tuan? Kau tukar Milo zaman tu Abu Jahal kot. Ayat Milo sunnah, tuan-tuan bisa tengok ayat Milo sunnah. Milo minum Milo anda jadi sehat dan kuat, sunnah. Pasal apa sunnah? Dia kata pasal ayat Milo ni dibancuh dengan ayat Zam-Zam. Lepas ni boleh kat puak kod dia ketum sunnah. Pasal apa? Dia rebus hidung ketum tu dengan ayat Zam-Zam. Mampu tuan-tuan. Ni zaman agama di upgrade. Zaman law ni tuan-tuan, hak Melayu Islam ni dia kuih ke belakang, dia kuih ke belakang, dia kuih ke belakang, dia kuih ke belakang. Dalam keduniaan orang Islam dah ke belakang. Sebab apa? Mainnya golongan-golongan. Allah yang ni tak payahlah ni dunia belakang ni tak payahlah ni dunia belakang ni. Kita kira akhirat. Nabi tak bagi lagu tu. Nabi kata kejar akhirat, dunia jangan dapat. Lah tuan-tuan tengok dalam dunia lah apa yang orang Islam ni ke depan. Tak payah tengok dunia luar, kita tengok Malaysia sudah. Apa yang ke depan? Apa yang umat Islam ke depan? Bidang perniagaan, umat Islam di belakang. Bidang politik, umat Islam di belakang. Bidang apa? Tuan-tuan bidang apa? Bidang pendidikan, umat Islam di belakang. Pergi tengok sekolah orang kafir, pergi tengok sekolah orang Islam, jauh beza. Yang ke depan apa dia orang Islam? Anak luar nikah, khalwat, pergaulan bebas, mak rempit, minah rempit, ketum, dadah,
dan sebagainya. Hatu orang Islam ke depan. Ni saya nak baca satu angka kat tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan tengok, adalah terkeluar muka saya ni dalam sinar harian. Lepas pun dah ni duk temu ramah saya kerap pasal pilihan raya bulan 9, bulan 10 saya menteri besar Kedah. Jadi lepas pun duk kena ajak saya cara nak press conference sikit. Bulan 9 dah tu bulan raya. Bulan 10 saya menteri besar Kedah. Tok Haji menteri besar Pulau Pinang, baru kita boleh mesyuarat sekali. Naik kereta kita duduk belakang, rokok duk celah jari apa nak kata. Tak apa Haji Alin jangan duk bimbang dah. Paling tak ada pun esko pembangunan saya angkat dari Kedah, jangan duk bimbang. Dia buat telefon mai kata saya, wartawan sinar harian ni. Dia kata ustaz boleh ulas sikit tak? Nak ulas apa pula? Dia kata pada 2 hari bulan Mac baru ni, Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Ni cerita Kedah nah. Negeri lain saya tak tahu. Sebab saya jaga Kedah. Tak usah. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, pengarah dia, wak keluar angka orang perempuan yang mengandung di negeri Kedah pada tahun 2015-2016. Pada 2015, keseluruhan orang-orang perempuan di Kedah, statistik menunjukkan angka wanita hamil di negeri Kedah yang berdaftar dengan Jabatan Kesihatan, yang daftar, yang tak daftar tak tahu. Hak jenis duk mengandung apa semua duk di rumah pakai tok bidan, yang tu tak termasuk. Hak ni yang pergi daftar dekat KK, Klinik Kesihatan. Lepas tu dah dia beranak apa, KD mai pula dah, Klinik Desa. Hak ni tahun 2015 jumlah wanita yang hamil di negeri Kedah seramai 33,336 orang. 33336. Baik ekor jangan dia ambil nombor ni. Dia macam-macam dah nak duk main dengar kuliah ni. Dia tweet kawan dia ni, nombor berkat ni tengah kuliah dapat, dia kata 33336. Kedah jatuh nombor 2 dalam negeri di Malaysia. Nombor 2 yang orang perempuan ramai mengandung, orang Kedah dia rajin buat anak. Nombor 2. Nombor 1 Kelantan. Pok ni dia makan budu kuat lagi. Kedah jatuh nombor 2 pasal duk Kedah belacan. Nombor 2. Nombor 3 tak tahu, Penang tak ada nombor dah. Yang paling kurang kali sebab bid'ah kan, tak boleh makan ramai-ramai. Boleh jatuh nombor berapa tu, bawah lagi pada Kedah. Saya padahal dia negeri kecil dah, besar tak kurang happy lah. 33336, 1.72% daripada 33,336. Ambil 1.72%, dapat jumlahnya 574 orang. 574 orang ni yang mengandung ni wanita yang berusia 10 tahun hingga 19 tahun. Maknanya di Kedah yang mengandung paling awal umur 10 tahun, darjah 4 mengandung dah. Maklum belakang dulu waktu darjah 4 buat apa? Baru duk main kahwin-kahwin. Betul tak? Haji betul main kahwin-kahwin dulu. Tak Haji. Lepas kata Haji duk main kahwin-kahwin dengan Ramlah Ram ke apa dulu ni, lepas kata. Zaman dulu baru duk main masak-masak jam 4 Haji. Zaman Haji dulu baru duk main caplung. Zaman saya dah jam 4 baru belajar kahwin-kahwin. Budak lah dah jam 4 mengandung dah, beranak dah. Berapa ramai? 574 orang. Jaga, kau kena cucu kita. Yang Tok Wan ni punya main mengaji, empat telena tengah ustaz mengajar. Hak cucu mengandung dah umur jam 4. Apa kesan dekat saya dan tuan-tuan, sehari saya ulas. Daripada 574, 27%, 27.18% daripada 574 dapat jawapan dia berapa? Ambil 574 daripada 574, 27.18%, 156 orang adalah orang yang tidak berkahwin, di kalangan yang tidak kahwin, yang mengandung anak luar nikah.
156 orang ni tuan-tuan. Berapa orang hak Melayu Islam? Daripada 156 orang, 94 orang adalah Melayu Islam. Hak lebih hantu lain-lain bangsa. Ni tahun 2015. 2016 tabung berjalan dah. Tuan-tuan jangan duk buat renung lama sangat. Dia duk buat heran dengan angka tu, tabung berjalan aku tu lah. 2016 peratusan 2015 orang yang mengandung di negeri Kedah ni jatuh. Sebab dia pening 2016 ni dia macam-macam salah. Politik negara lah apa. Angka mengandung ni pun terancak sikit. Dia lari 843 orang daripada 2015. Dia turun tinggal 32,493 orang. 32,493 orang. 1.74% daripada 32,493 orang, seramai 566 orang berusia 10 hingga 19 tahun yang mengandung. Turun daripada tahun lepas 2015 sebanyak 8 orang. Alhamdulillah. Tapi masalahnya metang anak luar nikah dia naik 40 orang, seramai 196 orang, 123 orang adalah Melayu Islam. Ada orang kata, ustaz, ya, ustaz duk kalut buat apa? Hak yang beranak anak luar nikah tu bukan kena adik-beradik ustaz. Kena adik-beradik ustaz ke? Tak. Ada ustaz duk kalut buat apa? Hak ni orang bodoh yang bercakap lagu tu bodoh. Ada yang bercakap lagu tu ada. Baru ni saya mengajar di KL, duk sebut angka ni. Dia boleh jawab dekat dalam kuliah, biar pilah ustaz, bukan adik-beradik kita. Dia boleh jawab lagu tu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak kesan dia lagu mana? Baik lagu ni. Kesan dia lagu ni. Bila dia beranak anak luar nikah, orang yang beranak anak luar nikah ni tuan-tuan, dia tak teruk lagu bini kita beranak anak yang halal elok ni, teruk. Tak percaya tanya orang perempuan belakang, tu tak malu. Hei. Dia teruk, tanya mereka. Mengandung tu teruk dah. Dia main 7 bulan dia otak sengit kot mana tu, dia lupa kerak. Anak duk kedarah kalsium dalam perut tu, mak ni lupa tengok lelaki dia ni siapa. Hei yang ni abang, Allah lupa, dia kata lagu tu. Dia main 8 bulan nak tidur malam pun tak apa nak selesa. Dia punya pinggang tak apa, sehari duk tarik mengkarung pula, dia tak malu. Teruk mengandung, wahnan ala wahnin, kata Allah. Teruk atas teruk. Nak beranak, teruk tuan-tuan. Saya pengalaman tengok bini beranak, saya tahu teruk. Teruk. Teran-teran kepala keluar bau sangkut. Tolak balik, bau sangkut. Teran-teran bau keluar dah, elok dah dengan kepala, pinggang pula dah tersangkut. Anak saya haji besar, keluar-keluar semua besar nampak dia. Teruk nak boleh beranak seorang. Saya tanya ke doktor yang sambut anak tu. Habis bini saya beranak apa, saya duduk sembang dengan doktor tu. Saya kata, doktor, saya nak tanya lagi boleh tak? Dia tanya, awak ustaz. Saya kata, saya tengok bini saya beranak ni teruk doktor. Tapi saya heran, hak jenis yang tak menikah beranak senang. Baru ni tuan-tuan baca tak Metro awal bulan baru ni, satu budak tingkatan 4 beranak. Sekolah kot mana? Kalau tak silap saya pindah kot. Kalau tak silap lah di utara kita. Tuan-tuan balik buka adik Metro awal bulan baru ni, cari. Yang mana yang duk langgan Metro? Saya seorang abang lain, saya tak langgan, saya langgan Metro ya. Sebab Metro ni dia banyak cerita-cerita cas bateri. Dia tak serabut, dan Metro ni dia tak serabut lagu lain. Tuan-tuan buka seorang abang berita harian, dia serabut, dia duk cerita Korea Utara. Kena bunuh dekat apa airport apa, pening. Metro dia tak ada muka depan, nenek diraba, tak pening tuan-tuan. Santai kita baca. Sebab tu saya suka layan Metro. Mau duk baca Cosmo, utusan Malaysia, berita harian, teruk lagu tu ya. Tuan-tuan kalau rasa hidup nak ceria, baca Metro. Muka depan nenek diraba, kan? Lepas tu muka lagi tu Tok Wan makan cucu. Dia cerita lagu tu. Tu nama dia cerita cas bateri.
Mahal sikit pun tak apa, jadi ceh bateri RM2 pun tak apa. Dulu kita duk baca surah Abang Jawi pun tak ada dah. Tuan-tuan baca balik Metro. Keluar cerita baru ni. Saya tak tahu sama ada di Penang ataupun di Kedah, tapi utara kita. Budak 3 tempat beranak dalam jamban sekolah. Dia duk mengaji, dia ada mengandung, cikgu pun tak tahu baju dia besar apa. Dia pun rasa nak beranak dia angkat tangan. Ni cikgu, nak pergi beli iak, nak berak, pergi. Dia masuk dalam jamban, beranak dalam jamban. Tak ada duk teruk, duk teran-teran, tak ada. 3 kali dah. Keluar budak. Tuan-tuan tahu dia kerat uri kita di pusat budak tu dengan apa? Pisau pelik 2 kupang. Dia kerat lagu tu. Dia basuh-basuh budak ni. Dia simpan tahu ni Haji Alim. Flash tu, jamban tu, dia pergi letak dalam tu. Tutup-tutup apa, dia boleh basuh muka apa, minum ayak Milo bang sekelas, bawa cekelat, masuk pergi dalam kelas. Mengaji tak ada apa. Cuba tengok bini kita beranak lagu mana. Habis budak tu keluar, tak buat apa. Tak buat apa dah. Tanya yang nak tak duit? Nak. Duit apa pun tak mau dah waktu tu. Waktu tu mau suruh dia semorang clear. Dia bukan dia mau fikir apa dah. Tak buat apa, minggu balik, esok balik rumah tak ada apa dah. Dia duk tanya mana dia kunyit, mana dia bedak sejuk. Dia tonyoh penuh muka. Hak bini kita yang beranak terelok Budak ni dia masuk dalam kelas. Lagu mana yang boleh kantui tuan-tuan? Lagu mana boleh kantui? Budak kelas dia agak keluar. Masuk pergi kencing dalam bilik iak tu. Habis kencing, tarik-tarik flash, darah keluar. Tengok-tengok budak. Wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Budak tu hidup lagi. Perancangan Allah lebih hebat. Tu baru tahu, baru kantui. Ni, saya tanya doktor tu. Dia kata, Ustaz, menurut kajian kami Ustaz, orang yang beranak anak luar nikah memang dia tak ada kesakitan. Lagu mana orang yang beranak cara halal elok ni? Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi belah kasihan ke anak tu kepada mereka. Sebab tu mereka boleh beranak, anak tu mereka boleh lempar. Sebab tak teruk, tak rasa sayang dekat anak tu. Kita anak kita tuan-tuan, anak kita tayak tak boleh lena dah. Betul tak? Tayak. Kita bermakin anak apa lagi budak? Duk geram ni nak marah. Tengok-tengok muka anak senyum tak kata apa. Saya ni tuan-tuan, habis jadual hidup berubah habis. Main dengan anak seorang, baru seorang. Tu baru bini seorang, kena 2. Mampu balik rumah sampai bekerja tu gaya tak pada 15 minit dia duk tayak. Hak bini muka welfare dah. Dia dari pagi-pagi sampai malam dia jaga anak. Ayat dia pun elok anak nak manja dengan abah dia. Elok lah manja, pak dia pun teruk nak mampu dah. Hak dia duk nak manja. Tak atas tangan duk, tak atas duit wang. Nak apa lagi selak tengok pungkong tak berak apa pun. Ambil minyak yui cak 5 sapu perut pun tak mau. Perut kita duk belahak bubak kita ni. Hak dia tak mau nak lena. Tak ada kata wang pegang lagu tu. Dah serupa terima peringat datuk daripada sultan dah doktor kata anak ni. Tak dia tayak kita tak boleh duduk. Tapi budak-budak ni, puak ni dia boleh lempak anak lagu tu ya. Baik tuan-tuan, saya nak bagi contoh kat tuan-tuan fikir. Apa kesan anak luar nikah ni kepada kita, apa kesan? Hak Melayu juara ni. Satu orang dia kahwin 16 tahun tak ada anak contoh. Anak ni tuan-tuan, kita bukan boleh rancang apa. Ni hak Allah, rezeki Allah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang yang menikah tak ada anak, jangan duk tanya bila lagi. Jangan duk tanya, benda tu very very sensitive. Kalau anak ni dia boleh duk pergi kelintir tanah liat, dia pergi buat anak, perasaan kita buat sehari 4 orang. Mau anak tu boleh buat dengan tanah liat. Ambil duk kelintir-kelintir ni mata, kelintir-kelintir yang ni mulut. 4 orang sehari kita buat. Dia ni menikah 16 tahun tak ada anak.
Satu malam mana buluh betul mai tinggal anak depan pintu pagar rumah dia. Pukul 2 pagi duk tayak wek contoh. Dia pun keluar dengan bini dia, Allah, ada budak yang apa semua. Dalam tu pula dia bersorak, belalah anak ni dengan sebaik mungkin saya berikan kepada tuan dan puan. Bini dia kata, abang ni anak buluh betung abang, dia bagi kat kita abang oi. Ambil bela apa budak ni pula perempuan comel, bubuh nama anak. Bubuh nama anak biar panjang sikit. Nur Batrisha Dayana Adia Hotel. Buh. Bela budak ni setahun, 2 tahun, 3 tahun. Budak perempuan ni mai umur 22, satu hari dia balik, dia abang kat kita. Abah, mak, dia pun tak tahu yang kita ni bukan mak pak dia yang betul. Kita nak abang pun tak berani. Dia pun balik, bah, mak, ya, akak nak kahwin lah. Ada calon nak kakak? Ada. Siapa dia? Fatah Amin dan Nelofa tak mau, kak maulah kat dia abah. Hebatlah suruh pak-pak ni amat. Mai apa-apa rancang apa tunang-tunang, mai nak kahwin. Dia pun nak abang kat bini dia, kita ni nak kena abang kat anak kita cerita yang betul yang. Dia ni bukan anak kita yang. Kita kena cerita benda betul yang. Awak abang, dia nak menikah, kita bukan boleh bagi tok imam kat nikah, kena pergi hantar dekat tok qadhi. Cerita yang betul layang, dia bukan anak kita apa. Bini dia kata, abang, kita dah lah semangga ni ya buluh betung bagi abang oi. Harap anak berkata ada kita, kalau buluh betung ni tak bagi berkata dapat anak kita. Abang dah pergi habak kat dia pula, nanti dan dia lari, dia tak balik abang. Kita tak ada siapa abang. Allah pun faham abang. Dia duk pakai mazhab Allah faham. Dia ada satu mazhab lagi, mazhab Allah faham. Awak hantar mayang ni Allah pun faham kalut. Weh, hantar puasa ke? Allah faham nanti. Ini mazhab Allah faham. Bini dia kata, bang, Allah pun faham bang. Dia pun tak abang. Dia main masjid, dia buat macam biasa. Dia abang kat Tok Imam. Ni saya wakil Tok Imam tu angkat nikah anak saya. Tok Imam pun angkat nikah mereka tu. Persoalan saya, sah tak perkahwinan mereka? Sah ke tak? Kuat lagi. Ni ahli jawatan kuasa fatwa Masjid Sembilang ni, sah ke tak? Tak sah. Dia berkahwin tak sah. Tahun depan anak buluh betung ni pula boleh anak. Cucu buluh betung. Bagaimana status cucu ni? Halal ke tak? Tak. Nampak tak pembiakan generasi yang haram ni? Yang tidak sah taraf. Kasak haram, tidak sah taraf ni. Cucu ni besar, dia menikah, boleh cicit. Generasi yang keempat, yang kelima, tuan-tuan boleh confirm tak dekat saya, anak cucu kita terselamat daripada menikah dengan mereka? Mai cucu kita nanti, cicit kita nanti pergi kahwin dengan cicit belah betul tu, mana kita tahu? Habis dah tuan-tuan kemurnian, kesucian keturunan kita, pergi berkahwin dengan golongan yang tidak sah taraf, dapat anak, keturunan kita menjadi keturunan yang tidak sah taraf. Tuan-tuan nampak tak kesan dia? Yang ni yang kita bimbang. Hak kita ni menikah elok, 4 hari yang kat nikah baru lepas. Gagap. Kena pula zati 25% kiri kanan tu belagak nak mampu. Dapat RM50. Tak sah. Amboi hang. RM50 ya. Ini kawan ni lagi dia gelabah. Dia bukan gagap, tapi dia gelabah. Dia jadi gagap. Aku terima nikah tu imam ni. Nikah tu imam pula dah. Kadiri. Dia bukan dia gagap, dia gelabah. Perak dapat keturunan yang tidak sah. Yang ni yang kita bimbang tuan-tuan. Tak ni yang saya bimbang. Tuan-tuan nampak? Yang ketiga, ni mukadimah ni, kita haram tak baca lagi. Ke-9 dah. Nak buat lagu mana? Mengajak jenis anak murid megak alang sengketa. Lagu tu lah. Jenis murid megak alang sengketa ni kitab tak ada. Tu nama dia murid megak alang sengketa. Nombor 3. Walam yakun kalla 'alan nas. Ciri yang terbaik golongan yang ketiga ni apa dia?
Orang yang tak suka menyusah, memberati hidup orang lain. Dia tak kacau orang, dia tak suka susah orang. Ni 3 golongan. Nabi kata golongan yang terbaik. Siapa dia? Yang pertama, orang yang kejar dunia, tak lupa akhirat. Yang kedua, kejar akhirat, tak lupa dunia. Yang ketiga, orang yang tidak kejar atau orang yang tidak menyusahkan orang lain. 3 golongan ni tuan-tuan. Mai sama-sama kita menjadi salah satu daripada 3 golongan tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang terbaik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mukadimah tu ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Minta kitab kita. Bismillah. Tahu nak kita sambung. Pertama, maka ahli itu. Okey. Muka-muka surat 158. Yang mana ada kitab muka-muka surat 158. Kita masih membicarakan lagi bab yang ke-39 dengan menggunakan kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-18. Bab ma jaa fi dzikri man yakhruju minan nar min ahli tauhid. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis membicarakan mereka yang keluar ia daripada neraka, daripada ahli tauhid. Apa dia? Amal kita sambung 158. Maka ahli at-tauhid itu pula ada 2 macam hal lagi, iaitu pertamanya yang banyak imannya, yang kedua kurang imannya. Maka pendeknya, sebagaimana sedikitnya iman itu ada di dalam hati ahli at-tauhid itu, maka tidak kekal ia di dalam neraka itu, bahkan keluar ia kemudian daripada azab kadar dosanya. Baik, dia nak abang ahli at-tauhid ni apa dia? Kita baca dah pada bulan lepas. Kita baca dah pada bulan lepas. Mereka yang mengucapkan 2 kalimah syahadah dan syarat-syaratnya. Kita baca dah bulan lepas. Panjang dah cerita. Ingat tak ingat tu cerita lain. Tapi saya terang dah. Ingat, saya rasa memang tuan-tuan tak ingat. Tak apa, tuan-tuan balik. Tengok balik dalam YouTube apa yang kita cerita. Tengok balik dalam live Facebook apa yang kita cerita pada bulan lepas. Panjang. Kalau nak ulang balik, panjang. Kalau panjang, saguh hati kena tambah lagi lah cerita dia. Pasal mengulang benda yang dah cerita. Mengelakkan kenaikan saguh hati, jangan diulang balik lah. Saya dah cerita dah bulan lepas ahli at-tauhid, syarat dia dan sebagainya. Baik, dia kata ahli at-tauhid ni ada 2. Kadar keimanan orang ni ada 2, dia kata. Ada orang yang tinggi imannya, ada orang yang kurang iman dia. Dia kata, lepas tu dia cerita pula, orang yang masuk neraka di kalangan ahli at-tauhid, yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan syarat-syarat dia ni, dia masuk neraka, ada di kalangan dia yang tidak kekal, mengikut kadar dosa dia. Tapi masuk dululah. Tengok kadar dosa apa semua dulu, tak ada nak tobat dulu apa, gang kena bakar apa dulu apa semua, habis kadar dosa, Allah Ta'ala ampunkan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, Allah Ta'ala ampunkan, masuk dalam syurga. Hei tuan-tuan, jangan duk pegang, tak apa Ustaz, kita orang Islam masuk neraka tak lama mana Ustaz, itu keluar neraka masuk syurga, nak pergi ke mana? Saya ingat neraka macam rumah Pak Hang lah. Rumah Pak Hang tu hangat pun hang tak boleh duduk. Duduk di Penang ya pun. Balik kau belah Changlun, kau belah Pendang, kau belah Baling tu. Bini ni I bukan tak nak duduk rumah you punya parent. Betul? I tak selesa. Selesa pala otak hang. Penang ya pun selesa. Anduk Penang lagu tu, hang balik duduk Baling, hang buat belagak. Tak selesa. I nak masuk you punya tandas pun I amboi belagak. Tu baru balik rumah Pak Hang, bukan neraka. Neraka ni teruk pada tu lagi. Right. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hisham yakhruju minan nar
wa qala Syu'bah akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'iratan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia kata Hisham rawi hadis ini keluar daripada neraka, dan kata Syu'bah rawi hadis ini juga telah berfirman Tuhan kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan oleh sekalian kamu daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia tiada Tuhan yang mustahak tu tentang tolong ibu tepi itu yang layak. Kadang-kadang bahasa lama ni tuan-tuan tak apa nak faham. Mustahak disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahalnya ada dalam hati seorang itu daripada kebajikan, yakni imannya boleh barang kadar ditimbang biji syair. Baik, Allah Ta'ala kata, malaikat hang tengok di kalangan ahli neraka tu yang dikenakan azab, mana di kalangan mereka yang terselit sedikit keimanan walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar zarah keimanan kepada aku, wah keluar mereka, aku ampunkan dosa mereka selepas mereka telah mengikuti beberapa proses penapisan, penyiksaan dan penghapusan di atas segala dosa mereka, wah keluar. Allah ni dia sayang kita sampai tahap tu. Dulu walaupun dia ni menyombong dengan Allah, orang menyombong ni macam-macam tuan-tuan. Ada di kalangan orang dia menyombong sebab ilmu dia, ada. Dia tengok orang lain, Allah dia tu siapa, ngaji mana, Paang. Menyombong dengan ilmu. Ada orang dia menyombong dengan harta, dia kaya, dia menyombong. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat orang kaya, tuan, tak mau abang di mana, pasal rakam ada live. Masuk tempat orang kaya ni biasalah. Nyombong, dia duduk tu, dia tengok kita, dia zanak kat tiang. Dia tengok tu. Saya lah mati kata nak aram ni hang tunggu Ustaz lagi, hang tunggu Ustaz. Dia ingat kita nak heran ke dia. Saya kalau saya berceramah tempat orang kaya tuan-tuan, kutip derma pun saya tak kutip, niaga pun saya tak niaga, tak ada. Dia tak ada semangat lagu tuan-tuan hadu di Sembilang ni. Tuan-tuan ni Allah semangat. Kira kalau boleh bagi awak balik dia ya. Hak lemah dia bagi untuk agama ni, orang Sembilang ni semangat. Dia mai apa semua tak dia awak balik dia ya. Beg duit dia boleh tabung. Bukan dekat duit kan, ambil duit dia boleh tabung. Tu pun kadang-kadang nak jadi celaka kita silap. Dia nak bubuh duit, dia pergi bubuh resi. Celaka boleh tuan. Dia pergi bubuh resi awal, kita duk tengok. Saya tak ada pergi buat orang kaya ni, tak ada tuan. Pergi ceramah tak. Nyombong. Dia tengok kita. Dia datuk. Dia tengok kita. Saya pun ceramah, saya bubuh. Dalam duk ceramah ni saya duk fikir ayat apa yang aku nak hentam orang ni. Mak aku tak hentam dia ni bukan ada adab. Ada adab orang tuan-tuan mengaji duduk dalam majlis ilmu lagu tu. Awak hang kaya, hang tak masuk neraka. Saya pun kata tuan-tuan, waktu saya belajar dulu, guru saya kata kalau kita ni pakai lebay ni kena pakai bagi elok-elok. Saya mula dia tak boleh buah lagu tu. Kalau buah lagu tu, tok guru saya kata, hak ni kawak buah nyok. Dah punya mun buah nyok. Dia nak kait buah lagu tu. Datuk ni pun dia tolak. Kalau dia dah tolak lagu tu, hak ni kawak ayam, nak curi ayam. Lah kali dia pegang lebih dia tak bawah, dia mangkit belah keluar lagu tu lah. Baru hati. Aku tak berpak hang pun besar tu lah. Nyombong. Dia tengok kita. Saya kata tuan-tuan orang kaya, tuan-tuan kan duk menyombong. Tuan-tuan biasa baca hadis dah, Nabi kata hak duduk dalam neraka ni ramai orang kaya.
Tapi bukan kaya lagu tuan-tuan. Mula muka nyanyi bon. Puji nyulik. Hak kawan ayam tu keluar dah merah kan. Baru dia kerti. Tak ada. Ada orang dia menyombong kerana harta benda. Ada orang dia menyombong kerana kehebatan dia yang tertentu. Dia segak, dia handsome, dia menyombong lagu tu. Sebab tu saya nak abang, kita ni kalau lawa, orang suka. No, maklum no. Orang lawa ni orang suka. Tapi kalau perasan lawa, hak tu orang meluat. Hak tu kena sedar. Orang handsome, orang suka tengok. Tapi mau perasan handsome, orang meluat. Tak boleh hidup buat apa. Minum air. Boh penampak pun orang tahu. Duk jaga remote ya. Menggelit rambut dia boleh buat pomek tu. Sikit-sikit sudah lah. Ni perasan. Bisa tengok tak? Jenis mak bunga ni. Mak bunga ni bom menendang atas bungkuk baru dia tahu. Hilang mak bunga. Saya ni tak boleh. Saya lepas mampu habis lah. Saya pun nak mengajar berapa bulan ni. Lepas ni Menteri Besar dah mengajar dah. Jangan duk harap lah. Lepas jadi Menteri Besar tak nak main lah. Akhriju minan nar sambung. Man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yadhinu burrah, dan keluarkan oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikatku, daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia akan tiada Tuhan melainkan Allah, padahalnya ada di dalam hatinya sedikit daripada ganjaran, yakni iman kadar barang yang boleh ditimbang sekadar sebiji gandum. Kecil ya tuan-tuan keimanan dia. Dia ucap tapi keyakinan dia tu sikit sangat. Keyakinan dia kepada Allah ni sikit sangat. Dia buat kerja dia fikir, kalau aku tak buat kerja ni aku nak makan apa? Dia fikir lagu tu. Dia syirik Allah dengan jawatan. Tuan-tuan, syirik Allah ni dia macam-macam. Ada orang dia syirik Allah, dia nak ceramah, dia tak berani bercakap benda yang hak itu hak, yang batil itu batil, sebab nak jaga payuk nasi dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa dia? Sebelum kamu nak jadi ulama, kamu kena jadi jutawan dulu. Sebab bila kamu kaya, kamu tak peduli dah pada manusia, kamu berani cakap benda yang betul. Ada orang bila kita cakap saya besar forum, tuan-tuan tahu tak? Dengan satu ustaz, dia jadi pengurusi, dia panggil saya forum. Saya pun duk kona-kona nak bubuh lah benda tak betul. Dia duduk kat tepi, dia cuit dia. Penakut. Kan? Dia tak kenal kita siapa baru kali pertama. Orang lain hang boleh lah cuit kawan tu, diam aku tak bubuh hang tak tahu. Dia cuit-cuit tu saya tahu. Tuan-tuan, ada di kalangan kita golongan agama yang tak berani nak cakap benda-benda. Sengak tu, tak cuit dah lepas tu. Sampai nak tegur waktu mana nak tegur tuan-tuan? Hang nak pergi tegur berdepan, hang tak berani. Mana hang nak pergi tegur berdepan? Sebab tu ada medan. Bukan kita nak hentam dia tu. Ni, Datuk Seri, duk rasuah apa? Bukan lagu tu, aku pun cerdik bodoh. Kita kiyah, ambil hadis, ambil cerita, kiyah, biar dia duk terasa. Nak tegur pemimpin, sebab tu jihad yang paling besar, menegur pemimpin yang zalim di depannya. Mbak, itu geng tu kan? Nak cakap benda betul pun tak berani, tuan-tuan. Di mana kita punya maruah? Di mana kita punya keyakinan kita kepada Allah? Sebab tu kerja agama ni bukan orang boleh buat dah lah, tuan-tuan. Bukan boleh buat dah. Tuan-tuan ingat, semua orang boleh buat kerja agama tanpa ada sebarang habuan. Tuan-tuan rasa orang boleh buat? Baru ni kami ada tubuh satu jawatan kuasa. Kita nak fikir jawatan kuasa ni lagu mana cara kita nak jaga akidah umat. Tuan-tuan bukan tak tahu masalah umat Islam lah ni, dia macam-macam. Dia main ni macam-macam pemikiran, macam-macam jenis pemahaman yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Syiahnya, Wahabinya, macam-macam.
Kita nak jaga, jangan di kalangan umat Islam yang cenderung jadi Syiah. Jangan duk laknat para sahabat, duk komen yang nuk kata yang ni. Jangan jadi golongan Wahabi, jangan jadi golongan liberal dan sebagainya. Tubuh satu jawatan kuasa. Ambil lah orang-orang ni jadi ini. Saya tengok depan-depan mata, tuan-tuan. Depan-depan mata saya tengok. Bila kita nak bagi mandat untuk buat kerja, satu jawatan kuasa yang tidak ada elan apa, melainkan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan duk buat kerja agama ni sikit lah, boleh duk senang di akhirat sana. Siapa pun tak mau ambil jawatan. Saya terima kasih kerana mencalonkan nama saya. Saya rasa ini kerja berat. Jadi kerja ni berat. Jadi saya rasa bukanlah saya orang yang layak untuk menerima jawatan ini. Sebab saya takut saya tak boleh bagi komitmen dan sebagainya. Sebab apa tak ada elan? Cuba Han jadi ketua tu elan sebulan 5,000. Layak tak layak diri Hang kata. Terima kasih kerana mencalonkan nama saya. Saya berjanji bila saya menang jawatan ini, saya akan menjaga dengan sebaik mungkin 5,000 sebulan. Waktu mula-mula tubuh lu tak ada elan apa. Orang ni tolak, orang ni tolak, orang ni tolak, orang ni tolak. Dia ni tak layak, dia ni tak layak. Baru ni dapat peruntukan kerajaan negeri. Setahun di 200,000. Syarat kerajaan negeri nampak. Okey, untuk pertubuhan ni kita bagi lu 200,000 tahun ni. Mesyuarat baru ni tuan-tuan berkelahi nak jawatan. Berkelahi nak jawatan. Sampai waktu nak pemilihan ni tuan-tuan, buat pula satu senarai nama. Pakai duit edak pula waktu mesyuarat ni. Ni, sehari lepas ni calonkan nama-nama ni. 200,000 kerajaan PAM masuk. Dulu waktu tak ada duit, saya rasa saya tak layak. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan nampak tak? Hak nak buat kerja agama tu. Hak nak buat kerja agama. Saya dari dulu sampai gelar unit penerangan. Sebab Esko kata Ustaz Usam kena unit penerangan sebab suara dia terang. Orang lain tak boleh. Unit penerangan. Dapatlah baru ni. Dapat unit penerangan. Dalam unit penerangan ni kami ni dibagi 25,000 unit penerangan ni untuk buat program. Ada juga yang mai duduk peso nak ganti saya di unit penerangan. Ganti silakan. Tak ada masalah Dia duk buat kerja kotor. Baru ni saya pergi jumpa dia, pegang tangan dia kata, Tuan Haji, kalau Tuan Haji nak abang saya nak bagi. Saya pun tak dan. 25,000 nak buat program ni tak dan Tuan Haji. Lah Tuan Haji ambil cara elok. Cuma kalau nak, habang kata nak, jangan duk buat kerja tak elok kat belakang. Mai jumpa saya, Ustaz saya kelapak nak jadi unit penerangan. Kebuluk sangat, ambil. Waktu tak ada duit, semua tak mau. Saya rasa diri saya tak layak. Dah ada duit, layak ke semua. Tuan-tuan, ni orang yang keyakinan kepada Allah ni longgar. Kita tak ada. Tuan-tuan nak buat kerja Islam, tuan-tuan kena persiapkan diri tuan-tuan untuk dimaki. Ini kerja Islam. Tuan-tuan nak buat kerja Islam, tuan-tuan kena persiap masa tuan-tuan digadaikan untuk agama. Tuan-tuan nak buat kerja Islam, tuan-tuan kena bersiap duit kupang tuan-tuan dihabiskan untuk agama. Kalau nak buat kerja Islam, nak fikir nak nama kena busuk. Kalau buat kerja Islam, orang tu fitnah, orang ni fitnah, orang ni maki, orang ni kutuk. Kalau tuan-tuan nak buat kerja Islam, nak kedudukan, nak kesenangan, nak kemewahan, jangan berani masuk dalam gelanggang perjuangan Islam, kerana gelanggang ini memerlukan sebuah kata-kata dan ciri yang terbaik ataupun ciri orang hebat, iaitu sanggup berkorban apa saja untuk Islam. Tuan-tuan ingat senang nak masuk syurga? Harga syurga bukannya murah. Tuan-tuan ingat senang nak lepas daripada neraka? Harga neraka bukannya murah. Kena ada pengorbanan. Nak masuk syurga kena ada pengorbanan. Nak bebaskan diri daripada neraka, nak masuk syurga pun kena ada pengorbanan. Tahu mana? Yang bawah kali.
Bukan macam dah. Oh, sama. Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al-khairi dharra wa qala Syu'bah ma yadhinu dhurratan mukhaffafatan. Dan keluarkan oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikat aku, daripada neraka itu. Akan siapa yang mengucap ia, akan tiada Tuhan yang patut disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahalnya adalah di dalam hati orang itu daripada kebajikan, yakni iman, kadar satu zarrah, yakni habuk melayang. Dan kata Syu'bah, kadar yang barang boleh ditimbangkan sekadar sebiji gandum. Hal keadaannya dzurratan, dibaca dengan tidak tasydid, dzurratan. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah bin Abi Sa'id Al-Khudri dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu alam. Masalah 76, ingatkan Tuhan satu kebajikan dan besarnya pahalanya, sambung bulan depan. Tuan-tuan, nak apa kesimpulan kita baca malam ni? Allah Ta'ala ni dia akan cari 1001 jalan, 1001 ruang, bagaimana cara nak selamatkan hambanya daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu Allah Ta'ala kata, walaupun ada sebesar zarah, mereka ni yakinkan Allah, mereka ni ada kebajikan iman sikit, wah keluar, dah habis dah beri bakar dosa-dosa mereka, hapuskan dosa-dosa mereka, wah masukkan ke dalam syurga. Allah begitu sayang. Sayangnya Allah kepada kita lebih sayang daripada seorang ayah kepada anaknya, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya, lebih sayang anak dan ayah, anak-anak ni kepada ibu dan ayahnya. Itulah sayangnya Allah. Sebab tu marilah sama-sama hidup ni tuan-tuan, mempersibukkan diri dengan mencari kasih sayang Allah yang dikatakan sebagai redha dan rahmat. Tuan-tuan buat apa cari redha, tuan-tuan buat apa cari rahmat. Hidup dunia ni kita ada jawatan, guna jawatan kita nak dapat keredaan Allah dan umat, keredaan Allah dan Rasul. Silap, jangan nak cari keredaan umat semata-mata, cari keredaan manusia. Buat kerja biar manusia suka. Allah benci, Rasul benci pun tak apa, tak mau. Biar Allah suka, Rasul suka, manusia benci pun tak apa. Kena fikir tuan-tuan. Kita ni orang agama, macam saya ni orang agama, ustaz-ustaz, kena infakkan diri, gunakan untuk agama, ajak manusia kenalkan agama. Tuan-tuan pihak masjid, buat program yang sebanyak mana mungkin bagi kefahaman agama kepada masyarakat. Kita masyarakat awam, bila ada program, pergi belajar tuan-tuan, cari kefahaman agama. Kalau hidup kita begini tuan-tuan, negara dan negeri kita akan menjadi sebuah negara dan negeri baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Allah Ta'ala tak balakan kita dengan macam-macam bala. Lah ni macam-macam bala. Macam-macam bala ni satu-satu. Di antara balanya tuan-tuan, sesebuah negara yang tidak mendapat keberkatan bila diangkat pemimpin zalim menjadi pemimpin. Itu bala kepada kita. Saya tak sebut mana-mana negara. Tuan-tuan cuba tengok Korea Utara. Tuan-tuan cuba baca penderitaan rakyat di sebuah negara yang dipanggil sebagai negara komunis. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana kerana jawatan, pangkat dan sebagainya, orang dah tak kenal adik-beradik, orang dah tak kenal halal haram. Janji bagaimana cara aku nak selamatkan kedudukan aku. Ni yang jadi tuan-tuan. Kalau orang yang tidak ada kefahaman agama diangkat jadi pemimpin, begitulah. Sebab tu nak angkat jadi pemimpin, tengok dulu bagaimana. Kita istikharah dulu. Jangan duk tanya saya, ustaz, ni kita nak pilihan raya atau ni ustaz, kita nak pangkah mana ustaz, banyak sangat parti. Jangan tanya saya, kalau saya abang mungkin benda tu tak betul. Ni tuan-tuan pangkah yang ni, pangkah calon ni, mungkin saya cakap tak betul. Tanya Allah. Tuan-tuan tanya Allah. Wala nadima man istakhar. Nabi kata, orang yang hidup melazimi istikharah, dia takkan menyesal. Nak buat apa, tanya Allah. Nak menikah, tanya Allah. Ya Allah, aku ni duk rasa-rasa nak kahwin seorang lagi. Pergi ambil yahmayang, Allahu Akbar, 2 rakaat. Lena-lena malam dia nampak muka bini kita. Tu tak boleh menikah lah, dia nampak bini kita. Tuan-tuan nak buat apa, tanya Allah. Tuan-tuan nak buat apa, tanya Allah. Tuan-tuan nak apa, minta ke Allah.
Ni saya nak abang yang kerja kerajaan, yang kerja penjawab-penjawab awam. Nak naik pangkat, jangan khianat orang. Nak naik pangkat, jangan terajang orang. Nak naik pangkat, jangan sepak orang. Kita kalau duk pesoh nak angkat diri kita, sedangkan Allah tak mau angkat diri kita, kita naik jawatan tu dalam rasa, dalam keadaan dihina. Tapi kalau Allah nak angkat, sah ya tuan-tuan. Nak jadi ustaz, jangan duk expose diri kita, duk tonjol diri kita, jangan duk angkat diri kita, biar Allah Ta'ala angkat. Allah Ta'ala angkat, Allah sah ya tuan-tuan. Tidak ada benda yang mustahil bagi Allah. Inilah ciri ahli syurga yang kita nak, yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya dan merahmati kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa itulah yang sempat saya perkatakan. Terima kasih. Yang sempat saya perkatakan, yang sempat kita bincangkan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sama dan merahmati kita semua insya-Allah. Di akhir kalam, siapa yang nak produk boleh dapatkan di luar sana, yang nak wakaf boleh dapatkan di luar sana, dan yang nak potong duit daripada akaun, alhamdulillah, awal bulan baru ni permohonan kami daripada pihak Yayasan Ar-Riyadah kepada bank negara diluluskan. Lulus lagu mana ustaz? Dulu tuan-tuan kena ambil borang pergi kat bank. Jadi ada orang yang dia leceh. Bermula daripada malam ni, tuan-tuan tak perlu pergi dekat bank dah. Kita ada satu namanya sistem direct debit. Bank negara dah lulus. Siapa yang nak buat pemotongan daripada bank dia boleh, melainkan BSN. Dalam kolom ni BSN tak termasuk. Wallahu alam, tak tahu pasal apa. Kalau BSN dia kena buat cara lama, pergi dekat bank juga, sebab dia nak kena thumbprint. Kalau yang lain, tuan-tuan boleh pergi dekat luar, just isi borang, sign borang di situ, tuan-tuan bagi nama, nombor IC, bank mana yang tuan-tuan nak buat pemotongan, berapa ringgit tuan-tuan nak buat pemotongan, start daripada berapa hari bulan sampai berapa hari bulan. Buatlah 2-30 tahun sign, tinggal borang di situ, kami yang akan proses ke semua. Tuan-tuan tak perlu pergi dekat bank dah. Cuma lepas ni tuan-tuan balik, tolong WhatsApp apa tuan-tuan punya IC depan belakang saja, dekat nombor telefon sekolah. Yang tu saja kami akan urus semua. InsyaAllah boleh dapatkan di luar sana. Dan bagi siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim dan pelajar tahfiz, tabung macam biasa kita akan letak. Wallahu alam, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kata kasar bahasa, terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.